Aisyah binti Amiruddin dari kelas DSI 4B. Okay, video kali ini Aisyah nak fokuskan tentang halal dan haram dalam kehidupan peribadi Muslim di dalam rumah. Okay, halal dan haram kehidupan dalam peribadi Muslim ni ada banyak. Tapi kumpulan Aisyah ambil tentang di dalam rumah. Kenapa kita ambil yang di dalam rumah? Sebab ada yang tak tahu ataupun ada yang ingat lupa yang tentang Islam mengharamkan patung. Okay, kalau kita pernah dengar mak kita ke nenek-nenek kita cakap ke kan, diorang cakap jangan simpan patung di dalam rumah, nanti malaikat tak masuk. Okay, itu sebenarnya betul. Okay, kenapa Islam mengharamkan patung tu? Disebabkan kerana macam lebih kurang dengan orang kafir. Orang kafir macam yang kita ketahui, diorang ada patung kat dalam rumah dan diorang mengagung-agungkan, diorang menyembah. Macam itulah, sebab itulah malaikat tak suka akan perbuatan tersebut. Dengan adanya patung dalam rumah ni, malaikat akan jauhkan diri daripada rumah kita. Okay? Dan juga yang macam kita tahu, malaikat ni kan membawa rahmat dan keredaan kepada keluarga kita. So kalau kita ada patung kat rumah, lepas tu malaikat pun tak nak masuk. So kita macam menjauhkan apa orang kata, keredaan Allah dan rahmat malaikat daripada rumah kita. Macam tu. Rasulullah SAW bersabda, "Inna malaikata la tadkhulu baitan fihi tamathil." Yang bermaksud sesungguhnya malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada patung. Nampak tak? Rasulullah sendiri pun dah ada bagi tahu. Dan ada juga para ulama juga ada berkata, malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada patung. Kerana pemiliknya merupai orang kafir. Macam saya cakap tadi, kalau ada patung dalam rumah, lepas tu kita macam memperhiaskan patung tersebut. So kita lebih kurang sahaja dengan orang kafir. Orang-orang kafir itu memasang patung di rumah mereka dan diorang mengagung-agungkan. Malaikat benci akan perbuatan tersebut dan malaikat tidak masuk ke dalam rumah tersebut, bahkan menjauhinya. So disebabkan itulah Islam mengharamkan patung di dalam rumah. Maka Islam mengharamkan orang Muslim bekerja sebagai membuat patung. Rasulullah SAW bersabda, "Inna min asyaddin nasi azabal yaumal qiyamah allazina yusawwiruna hadhihi sur." Sesungguhnya di antara orang-orang yang paling berat sisaannya pada hari kiamat ialah orang yang menggambar patung-patung ini. Dalam sebuah riwayat dikatakan orang-orang yang menandingi ciptaan Allah. Rasulullah SAW juga memberitahu dan bersabda, barang siapa membuat gambar patung, maka pada hari kiamat nanti Allah akan memaksanya agar meniupkan roh padanya. Padahal selamanya dia tidak akan dapat meniupkan roh itu padanya. Maksud dalam hadis ni adalah dia akan dituntut untuk menghidupkan patung tersebut. Tuntutan ini sebenarnya hanya untuk menghina dan menyatakan ketidakmampuan sebab dia tidak mungkin akan melakukannya. Seterusnya saya akan fokuskan tentang hikmah diharamkan patung. Ada 4 isi. Yang pertama ialah untuk menjaga tauhid dan menjauhkan umat dari menyerupai kaum menyembah berhala yang membuat patung-patung. Yang macam saya cakap tadi lah, malaikat tak suka akan perbuatan yang apa orang kata, menyembah berhala ni. Okay, menyembah selain daripada Allah SWT. Kalau kita ada patung dan kita perhiaskan dia dan kita simpan dia elok-elok, itu dah sangat merupai dengan orang-orang kafir. Isi yang kedua ialah si pembuat patung tersebut dapat terpedaya sehingga dia merasa seolah-olah mampu menciptakan sesuatu makhluk yang tadinya belum ada, atau dapat menciptakan makhluk hidup dari tanah. So kalau orang yang menciptakan patung ni, dia akan rasa macam aku boleh ciptakan sesuatu untuk benda tu hidup. Maksudnya macam benda tu bergerak walaupun dari fizikalnya kita yang gerakkan. Okay? So tapi dia boleh rasa kalau aku boleh membuat patung tersebut. Okay, saya akan menceritakan sedikit kisah seorang pembuat patung membuat patung dalam waktu yang lama. Setelah selesai, dia berdiri di hadapannya dengan mengagumi setiap bahagian dan potongannya sehingga seolah-olah dia hendak berkata dengan sombong, "Hai patung, berbicaralah, berbicaralah." Maka Rasulullah SAW pun bersabda, sesungguhnya orang-orang yang menciptakan patung-patung ini akan disiksa pada hari kiamat. Dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang kamu ciptakan itu. Dan di dalam hadis Qudsi, Allah berfirman, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang hendak menciptakan sesuatu seperti ciptaanku? Kerana itu cubalah mereka membuat sebutir atom ataupun zarah atau membuat sebutir gandum. Allah pun dah berfirman. So kita janganlah bekerja sebagai pembuat patung, sebab tu sangat-sangatlah berbahaya kepada kita. Okay? Isi yang ketiga pula, orang-orang yang berprofesional dalam seni pahat itu tidak berhenti pada batas tertentu sahaja. Bahkan mereka melukis wanita-wanita telanjang atau semi telanjang. Mereka melukis lambang-lambang keberhalaan dan simbol agama-agama lain seperti salib, berhala dan lain-lainnya yang tidak boleh diterima oleh seorang Muslim. Sebab itulah kita
Islam diharamkan untuk bekerja sebagai pembuat patung walaupun untuk orang bukan non-Muslim, dan juga adanya patung di dalam rumah. Okay, isi yang terakhir ialah patung-patung ini sesa menjadi simbol kemegahan orang-orang yang berlebihan. Sebab apa? Sebab mereka memenuhi istana mereka dengan patung-patung tersebut. Lepas tu mereka menghiasi bilik-bilik mereka dengan patung-patung itu. Mereka membuat seni pahat dari berbagai bahan tambang yang beraneka macam. Sebab itulah tidak terlalu jauh jika agama Islam memerangi sikap mewah dalam segala bentuk dan coraknya, seperti emas, perak dan sutera. Itu mengharamkan patung di rumah orang Muslim. Okey, itu saja. Kesimpulan dalam isu ini, apabila disebut rumah yang berbentuk tempat tinggal atau tempat kediaman yang kita gunakan, maka ia termasuk jugalah kereta dan seumpamanya. Namun perlu dilihat maksud patung tersebut, adakah ia patung yang dihormati ataupun patung yang besar dan yang dipuja, maka ia jelas dilarang. Kalau patung tersebut kita buat untuk alas kepala ke apa, okey, itu diperbolehkan. Kira macam bantal busuk, macam tu. Adapun patung permainan kanak-kanak yang kecil yang tidak diagungkan dan dimuliakan, seperti mana kanak-kanak yang ada kalanya melempar patung tersebut meleraikan anggota patung mainan, ia hanya dianggap sekadar barang permainan kanak-kanak, maka dibolehkan dengan syarat ia bukan patung yang besar dan hanyalah semata-mata patung kanak-kanak. Ini yang saya sebutkan tadi, yang mana kanak-kanak ni pemikiran dia memang ke arah permainan, okey, anak patung tersebut. So itu dibolehkan, tapi syaratnya ia bukan patung yang besar dan hanyalah semata-mata patung kanak-kanak. Walau bagaimanapun, saya dan rakan-rakan saya mengusulkan untuk dielakkan kerana takut timbul perkara yang boleh membawa kepada perasaan-perasaan pemujaan dan sebagainya. Jika boleh diganti dengan hal-hal yang boleh mengelakkan daripada sebarang bentuk syubhah, kerana apabila kita meninggalkan perkara-perkara yang khilaf seperti ini, ia termasuk dalam apa yang disebut bahawa al-huruju minal khilafi mustahabbu, yang bermaksud keluar dari perkara khilaf adalah digalakkan. Okay, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Sofia binti Muhammad Kefri dari kelas DSI 4B. Hari ini saya akan mengulaskan tentang hukum menyimpan patung permainan kanak-kanak di dalam rumah. Okey. Terdapat larangan dalam beberapa hadis mengenai menyimpan dan meletakkan patung di dalam rumah serta mengukirnya. Antara hadisnya ialah bahawa Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud sesungguhnya malaikat tidak akan masuk suatu rumah yang di dalamnya mempunyai anjing dan gambar patung. Okay, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Okay, di dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud bahawasanya Ummu Habibah dan Ummu Salamah rumah teringat kepada tempat ibadat yang mereka pernah melihatnya di Arsyah, yang terdapat patung-patung berhala di dalamnya, dan menceritakannya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah pun bersabda, pada satu ketika dahulu ada seorang lelaki yang soleh, kemudian dia meninggal dunia. Maka penduduk di situ mereka membina tempat ibadah di atas kuburnya dan mengukirkan patung-patung tersebut untuknya. Mereka itulah sebuah ciptaan di sisi Allah pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Okay, Al-Hafiz Ibn Hajar radhiyallahu anhu berkata bahawa hadis ini menunjukkan kepada pengharaman mengukir dan menyimpan patung. Begitu juga dalam satu hadis lain yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibn Mas'ud bahawa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna asyaddun nasi azabun yawmal qiyamati musawwirun, yang bermaksud sesungguhnya manusia yang paling pedih azabnya di hari kiamat ialah orang-orang yang mengukir patung untuk disembah. Okay. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Allah dia memberi ancaman kepada golongan yang mengukir patung ini supaya menciptakan juga biji benih dan zarah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengubah sesuatu seperti mana ciptaanku? Hendaklah mereka itu menciptakan juga biji dan juga zarah. Hal ini kerana ayat-ayat Al-Quran dia menunjukkan bahawa sifat membuat dan mengubah rupa bentuk merupakan salah satu daripada sifat yang khusus bagi Allah, iaitu Al-Musawwir. Allah berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud, dialah yang membentuk rupa kamu dalam rahim ibu kamu sebagaimana yang dikehendakinya. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Surah Al-Imran ayat 6. So kesimpulannya di sini adalah berdasarkan nas Al-Quran dan hadis yang saya sebut tadi, jelaslah kepada kita bahawa pengharaman patung tersebut adalah berkaitan dengan haram mengukir patung yang menyerupai ciptaan Allah.
dan haram juga untuk disembah atau dimuliakan. Adapun selain daripada perkara tersebut seperti patung sebagai alat permainan dan pembelajaran bagi kanak-kanak, maka hukumnya adalah harus. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu. Ia bermaksud, aku pernah bermain patung permainan ketika tinggal bersama Nabi SAW. Sedangkan aku memiliki beberapa sahabat yang biasa bermain bersamaku. Maka ketika Rasulullah masuk ke dalam rumah, sahabat-sahabat aku itu pun bersembunyi dari baginda. Lalu baginda menyerahkan mainan padaku satu demi satu, lantas mereka pun bermain bersamaku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam mensyarahkan hadis ini berkata, para ulama berdalil dengan hadis ini tentang hukum harus terhadap patung mainan untuk kanak-kanak. Hadis ini adalah pengecualian dari keumuman hadis yang melarang membuat tandingan serupa dengan ciptaan Allah. Keharusan ini ditegaskan oleh Al-Qadi Iyad dan beliau katakan bahawa inilah pendapat majoriti ulama. Hal ini kerana patung permainan kanak-kanak bukanlah sesuatu yang disembah atau dimuliakan atau kita mengagung-agungkannya. Bahkan kanak-kanak tersebut dengan tabiatnya akan mematahkan dan merosakkan patung tersebut seperti terputus kepala, anggota badan dia. Ini jelas menunjukkan bahawa ini adalah sebagai patung permainan bagi mereka dan jauh sekali untuk dihormati ataupun disembah. Assalamualaikum, saya Nurul Najwa binti Muhammad Zaid. Tajuk yang saya akan kupaskan adalah hukum berkaitan melukis dan dalam Islam. Ukiran yang tidak berwujud sesuatu hal yang tidak dapat dirungkaikan dalam keadaan semasa, apatah lagi apabila selepas kewafatan Rasulullah SAW, maka segala hukum hakam akan ditentukan berlandaskan Al-Quran, hadis, qiyas dan ijma' ulama'. Dr. Yusof menyatakan hukum yang nyata haram ialah melukis gambar Tuhan, para nabi dan malaikat. Sedangkan melukis gambar tokoh-tokoh seperti raja dan pemimpin adalah tidak haram, namun masih berdosa kerana gambar itu dalam bentuk bernyawa dan boleh dijadikan bahan kekaguman orang ramai. Tetapi sekiranya pelukis itu melukis orang yang kafir, zalim dan fasik, maka hukumnya adalah haram. Dalam huraian Yusuf Al-Qaradawi, beliau menyatakan melukis gambar-gambar makhluk yang tidak bernyawa seperti tumbuh-tumbuhan, suasana laut, gunung ganang, matahari dan bulan, maka ianya tidak bertentangan dengan Islam dan ianya tidak berdosa. Gambar yang terlarang menurut Yusuf Al-Qaradawi ialah bahawa gambar yang dilarang itu hanyalah ada bayangannya. Adapun yang tidak ada bayangannya tidaklah mengapa. Paling ketara ialah membuat karya-karya 3 dimensi dengan tema berkaitan benda yang bernyawa seperti arca figuratif. Antara hadis yang terdapat dalam buku tersebut yang diriwayatkan oleh Muslim, sabda Nabi yang berbunyi, sesungguhnya orang yang paling berat siksaannya nanti di hari kiamat ialah orang-orang yang menggambar. Kita dengar apa kita rasa gerun kan? Sebab itulah kita kena hati-hati dalam melukis dan menggambar. Imam Tabari pula berkata, yang dimaksudkan dalam hadis itu ialah orang-orang yang membuat gambar sesuatu yang akan disembah selain daripada Allah. Sedangkan pelukis tersebut itu tahu dan dia sengaja, maka pelukis itu adalah kufur. Menurut Yusuf Al-Qaradawi pula, sekiranya tidak sengaja atau tidak dari golongan yang demikian, maka ianya adalah berdosa. Tetapi bagaimanakah hukumnya gambar-gambar dan lukisan-lukisan seni yang dilukis di lembaran-lembaran seperti kertas, wang ringgit, pakaian dan sebagainya tu? Contohnya kita ambil tahun 2020 ni, iaitu lukisan mural yang bertujuan untuk menghargai para frontliner ataupun ukiran haiwan untuk membuat kaedah pemujaan. Jawapannya, hukumnya adalah tak jelas kecuali kita tengok gambar tu dan perhatikan gambar tu.
adalah bertujuan untuk apa. Kita tengok gambar tu sebab apa, di mana gambar itu diletakkan, dan bagaimana gambar itu dibuat, serta apa tujuan pelukis tu melukis gambar tersebut. Okey, kalaulah lukisan seni itu berbentuk sesuatu yang disembah melainkan Allah, seperti gambar Al-Masih bagi orang-orang Kristian atau sapi bagi orang Hindu, maka pelukis itu adalah bertujuan untuk menyebarkan kesesatan dan kekufuran. Orang yang melukis sesuatu yang tidak biasa disembah, tetapi dengan maksud untuk menandingi ciptaan Allah, yakni dia beranggapan bahawa dia dapat membuat dan menciptakan jenis terbaru seperti ciptaan Allah. Orang yang melukis dengan tujuan seperti itu jelaslah dia terkeluar daripada agama tauhid. Okey, persoalan ni juga bergantung kepada niat si pelukis itu sendiri, sama ada dia bertujuan ke arah kebaikan ataupun kekufuran. Kesimpulannya, Dr. Yusuf Al-Qaradawi merumuskan bahawa Rasulullah SAW memberikan rukhsah, yakni memberikan keringanan kepada gambar-gambar yang tidak berbodi, iaitu berupa lukisan dan gambar-gambar. Okey, kalau tak yang demikian, nescaya beliau tidak akan meredoi gambar-gambar ke atas kelambu, wang ringgit, dinding, lantai dan sebagainya. Di antara seni gambar yang diharamkan ialah melukis atau menggambar orang yang disucikan dalam konteks agama atau diagung-agungkan secara keduniaan adalah yang pertama, seperti gambar-gambar malaikat dan para nabi, misalnya Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Musa dan sebagainya. Gambar-gambar ini biasanya disucikan oleh orang-orang Nasrani dan kemudiannya orang-orang Islam ada yang menirunya, iaitu dengan melukiskan Ali, Fatimah dan lain-lain. Okay, yang kedua iaitu seperti gambar raja-raja, pemimpin-pemimpin atau seniman-seniman. Ini dosanya taklah seberapa kalau dibandingkan dengan yang pertama tadi. Tetapi akan meningkat dosanya apabila yang dilukis itu adalah orang-orang kafir, zalim atau fasik. Contoh dia para hakim yang menghukum dengan selain hukum Allah, para pemimpin yang mengajak umat dia untuk berpegang kepada agama selain daripada Allah, atau seniman-seniman yang mengagung-agungkan kebatilan. Akhir kata daripada saya, elakkanlah diri kita daripada melukis manusia atau makhluk bernyawa yang lain, tak kiralah sama ada untuk mural atau lukisan di mana-mana tempat sekalipun. Sebaiknya lukislah benda lain seperti pemandangan atau tumbuhan agar terkeluar daripada khilaf. Assalamualaikum, nama saya Farihah Aisyah binti Omar dan hari ini saya ingin menerangkan dan membincangkan tentang penghinaan gambar menjadikannya halal. Setiap perubahan pada gambar yang menjadikannya lebih jauh daripada diagung-agungkannya dan lebih dekat kepada pengkhianaan, maka berpindah hukumnya daripada lingkungan makruh kepada hukum harus. Disebut dalam hadis, Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah dan meminta izin untuk masuk ke rumah Rasulullah. Lalu Rasulullah pun menyuruhnya masuk, tapi berkata malaikat Jibril alaihi salam, bagaimana aku hendak masuk ke dalam rumahmu sedangkan di dalam rumahmu ada tirai yang padanya terlukis gambar? Kalau engkau hendak menyimpannya juga, maka potonglah kepalanya, iaitu kepala binatang, ataupun potong dan jadikannya bantal atau alas tempat duduk. Riwayat An-Nasai dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Oleh kerana itu, Aisyah radhiyallahu anha yang melihat tanda kebencian pada wajah Nabi, maka dijadikannya dua bantal untuk bersandar sebagai menghinakannya dan menjadikan keduanya jauh dari menyerupai gambar yang dimuliakan. Para ulama salaf juga mengatakan yang ia membenarkan kain bergambar untuk dihinakan dan mereka tidak menganggap salah dengan memakainya sebegitu.
Dan riwayat daripada Urwah juga bahawa dia pernah bersandar atas bantal-bantal kecil yang padanya gambar burung dan manusia. Ikrimah berkata, mereka benci kalau gambar itu dipasang untuk dimuliakan dan mereka tidak menganggap salah jika gambar itu di bawah tapak kaki. Mereka juga membenarkan gambar yang terdapat di Tikapar Maidani dan dibantal, dipijak atau dibaringkan kepala ke atasnya sebagai menghinakan. Seterusnya adalah isu gambar. Telah jelas di sini, topik penggambaran ini telah memberi kesan dalam hukum Islam tentang haram ataupun tidak. Tiada seorang Muslim pun yang memberikan penentangannya terhadap pengharaman sesuatu gambar apabila objeknya bertentangan dengan akidah Islam atau berlawanan dengan syariat Islam dan peradaban. Umpamanya menggambarkan kaum wanita dalam keadaan berbogil atau separuh bogil dengan menampakkan alat sulit. Mereka bertujuan untuk membangkitkan nafsu syahwat dan menimbulkan keinginan duniawi. Ini jelas berlaku dan sering dipaparkan di dada-dada akbar dan ditayangkan di panggung-panggung hiburan. Gejala seperti ini sudah pasti mendapat perhatian seluruh masyarakat dan tindakan berani perlu dilakukan dengan mengharamkan produk-produk sebegitu yang boleh merosakkan iman dan akidah, khususnya umat Islam. Pelaksanaan undang-undang yang lebih ketat perlu untuk mengekang dan menghalang ianya ditayangkan atau diperlihatkan kepada tontonan umum demi kestabilan masyarakat dan negara. Termasuk dalam pengharaman juga ialah gambar-gambar yang melambangkan penyembahan syirik dan sesat, upacara agama iaitu ritual yang berlawanan dengan Islam seperti berhala, patung, salib dan seumpamanya. Riwayat Al-Bukhari bahawa Nabi SAW tidak pernah membiarkan sesuatu yang dibawa ke dalam rumahnya ada padanya lambang salib, melainkan ia dibuangkannya iaitu dipotong ataupun seumpama dengannya agar tidak terlihat salibnya lagi. Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi SAW pada tahun penaklukan kota Mekah, apabila melihat patung-patung berhala yang berderetan di dalam Masjid Al-Haram, baginda SAW enggan memasukinya sehingga disuruh menghapuskannya, lalu dihapuskan semuanya sekali. Islam tidak menggalakkan umatnya memelihara anjing sekiranya tiada keperluan ataupun darurat. Oleh itu, seorang Muslim harus menjauhi dan memelihara anjing sebagai sebuah hobi ataupun memelihara anjing tanpa sebarang keperluan yang dibenarkan. Nabi SAW juga melarang untuk memelihara anjing tanpa ada keperluan. Namun, banyak kita melihat orang yang berlebih-lebihan dalam memberikan makanan kepada anjing, sementara mereka baik terhadap sesama manusia. Dan kita boleh lihat ada antara manusia yang tidak hanya melanjarkan hartanya untuk melatih anjingnya, malah dia curahkan segenap hatinya dan perasaannya kepada anjing tersebut, sehingga dia menjauhi kerabatnya dan melupakan tangga dan saudaranya sendiri. Sebahagian ulama mengatakan bahawa hikmah dilarangnya memelihara anjing ialah kerana boleh membuat tetamu ketakutan, menakuti orang yang hendak menziarah dan mengganggu kejiranan. Nabi SAW bersabda, malaikat Jibril datang kepadaku lalu berkata, tadi malam aku datang kepadamu, tetapi tidak ada yang menghalangku untuk masuk rumahmu, kecuali adanya patung di atas pintu dan terdapat langsing yang bergambar di dalam rumahmu, juga terdapat anjing. Oleh itu, perintahkanlah supaya kepala patung yang ada di dalam rumah itu dipotong sehingga keadaannya menjadi seperti batang pohon. Perintahkanlah supaya langsing itu dipotong dan dijadikan batang untuk diduduk. Dan perintahkan agar anjing itu dikeluarkan.
Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 4 yang bermaksud, mereka menanyakan kepadamu, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagimu perkara yang baik-baik dan binatang buas yang telah kamu melatihnya, iaitu untuk berburu, menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutkanlah nama Allah ke atas buruan tersebut. Mazhab Maliki dan Hanafi menyatakan bahawa anjing tidak najis melainkan air liurnya sahaja. Oleh itu, tubuh seorang muslim ataupun barang yang terkena air liur anjing perlu disentuh. Nabi SAW bersabda, penyucian berjana kamu apabila anjing menjilatnya adalah dengan dicuci 7 kali dan awalnya dengan tanah. Namun, mazhab Maliki dan sebahagian ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahawa anjing yang digunakan untuk tujuan pemburuan tidak dianggap sebagai najis berat, memandangkan anjing itu akan digunakan dengan kerat semasa pemburuan. Oleh itu, tubuh ataupun tempat terkena air liurnya tidak perlu disentuh ataupun dibasuh menurut mazhab Maliki. Cara penyelesaian isu ini ialah kita perlu tahu kuman anjing adalah kuman yang berbahaya, iaitu boleh membawa penyakit kronik yang berpanjangan dan boleh membawa maut. Kuman anjing mudah berjangkit dan dia dinamakan kuman pintar anjing yang kerap menjangkiti manusia dalam bentuk pisau. Kuman ini sangat aktif pada badan anjing liar dan ia jarang berjangkiti kucing, dan kuman ini berbeza sekali dengan kuman yang lain kerana sifatnya yang sangat halus sehingga dia tidak kelihatan dan tidak dikenali. Kesimpulannya ialah kita mestilah elakkan daripada terpengaruh dengan budaya barat maupun timur yang tidak berpastikan kepada syariat Islam. Justru itu, melihat cara kehidupan Muslim yang menepati sunnah Rasul perlu